Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 26 Oktober 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, Sarawak terus melangkah dalam transformasi ke arah ekonomi digital seiring dengan trend ekonomi global. Berucap dalam konvensyen khas Parti PBB Sarawak peringkat Zon Selatan pada Ahad, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menjelaskan mengenai usaha kerajaan dalam meningkatkan sektor ekonomi di negeri ini. Kita dapat membuka kawasan tanah kita. Satunya untuk pertanian. Dan kita gunakanlah pertanian moden menggunakan digital tu, IoT, Internet of Things. Termasuklah fertigasi. Supaya kita dapat menjualkan hasil kita di luar negara. Mun di Sarawak ajak secukup, population kita enggak 2.8 million. Kita terpaksa jualkannya di luar Sarawak. Kita guna digital. Justru Ketua Menteri menggesa para petani untuk menggunakan teknologi terkini dalam mengusahakan dan memperkayakan hasil pertanian. Tuan-tuan, ikan ampura boleh diinang kini tu. Ikan patin pun boleh diinang, tapi guna teknologi. Sebab ialah Douglas minta semua petani guna teknologi. Dan kita jual di luar negara. Inilah hasil dari negeri Sarawak. Dah berlaku dah. Munsi berlaku saya si mau nyita. Kenanya berlaku. Siapa sangka midin boleh dijual di Singapura. Seterusnya, penduduk kampung di kawasan khasnya di Batu Kawah telah diseru untuk terus menyokong Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi meneruskan pembangunan di kawasan tersebut. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memaklumkan kawasan Batu Kawah pada masa hadapan akan mempunyai pembangunan seperti sistem perparitan, jalan raya, masjid dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program bersama wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB pertandingan memasak Kampung Sinar Budi Baru Batu Kawah pada Sabtu yang dihadiri seramai 80 orang penduduk kampung. Berikut pula, GPS tidak pernah mengeluarkan arahan kepada mana-mana tuai rumah bagi menghalang kemasukan pemimpin pembangkang naik ke rumah panjang. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Datuk Gerawat Gala berkata, tuduhan dan dakwaan itu tidak berasas dan palsu. Mereka nak naik ke rumah panjang tidak dibenar naik ke rumah panjang. Mereka buat tuduhan bahawa GPS yang bagi arahan kepada tuai-tuai rumah, ketua-ketua masyarakat supaya tidak terima pihak-pihak tertentu. Ini satu pembohongan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Sepakat Ad Community 2020 anjuran Jabatan Penerangan Daerah Marudi di Rumah Jimbau, Sungai Gudang Marudi Mulu pada Sabtu. Sebaliknya, tegas Datuk Gerawat yang juga merupakan adun Mulu, GPS sangat menghormati apa sahaja pendirian tuai-tuai rumah mahupun ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dalam menjaga komunitinya. Untuk kerajaan GPS, kami tahu di rumah panjang apa-apa hal berkenaan rumah panjang, orang yang boleh masuk, oleh yang tidak masuk, ini di bawah kuasa tuai rumah dan ketua masyarakat. Kami pun hormat. Selanjutnya, setiap rakyat di negeri ini perlu diterapkan dengan didikan agama agar saling hormat menghormati antara satu sama lain. Justru Adun Telian Yusip Nosh Balo menjelaskan penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor bukan sahaja berperanan dalam menanam sikap fear of God atau takut kepada Tuhan dalam diri setiap rakyat, malah menjadi landasan untuk mewujudkan toleransi dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Dan kita ingin melihat bahawa rakyat-rakyat kita di Sarawak ini yang mempunyai kepercayaan yang berbilang kaum, kepercayaan pelbagai agama, sehingga kita menubuhkan Unit for Other Religion, UNIFOR di Sarawak ini, yang pertama di Malaysia, di bawah idea yang amat berhormat Ketua Menteri kita yang ada sekarang, Ketua Tinggi Abang Johari Bintun Abang Haji Openg. Sebab kita merasakan bahawa
unsur-unsur keagamaan perlu ada diterap di dalam seseorang individu yang menjadi rakyat kita di Sarawak. Berucap semasa program Karnival Kepolisian Komuniti Peringkat Daerah Mukah pada Sabtu, beliau berkata anak-anak perlu diberi didikan, bukan hanya pelajaran tetapi fizikal dan keagamaan supaya mereka dapat mempertahankan adat dan budaya negeri ini. Beralih ke laporan mengenai gotong royong yang diadakan di Dewan Serbaguna Bukit Peninjau pada Sabtu. Adun Lambir Ripin Lamat turut turun padang bersama penduduk perkampungan Iban kawasan itu. Antara aktiviti adalah mengecat 2 gelanggang badminton dan 1 gelanggang sepak takraw. Dewan Serbaguna yang baru siap dibina itu merupakan salah satu projek program transformasi luar bandar RTP Dun Lambir fasa pertama yang bermula pada tahun 2018 menelan kos sebanyak RM300,000. Pada hari itu turut diumumkan kerja pembinaan fasa kedua dengan kos berjumlah RM150,000 bagi menaik taraf dinding dan lain-lain yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.